Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat lagi kita masuk dalam pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga. Nama kitab kita ni cantik, Anak Kunci Syurga. Mudah-mudahan dengan kita dapat kunci ni, kita dapat masuk dalam syurga. Sambungan pelajaran kita dalam bab iman, iaitulah tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawa Allah Ta'ala mengurniakan dia bagi sekalian Rasulnya akan beberapa mukjizat. Apa dia mukjizat? Tengok dia punya tarikh, definisi mukjizat tu dalam kitab kita ni ada, iaitu pekerjaan yang mencarikan adat. Apa dia mencari adat ni? Faham ke anak-anak kita baru-baru mencarikan adat? Mencarikan adat maksudnya perkara yang luar biasa. Kalau zaman budak-budak hari ni, dia panggil benda magic lah. Benda yang pelik. Pelik. Macam duk tengok cerita-cerita tu pelik. Magic ni, bukan magic sihir, silap mata. Macam ahli-ahli silap mata. Tak, benda ni berlaku sungguh. Tapi dia merupakan mukjizat yang mencarikan adat, suatu perkara yang luar biasa, yang keluar ia, yang terjadi ia daripada orang yang mengaku menjadi Rasul. Setiap Rasul, Allah SWT beri kepada dia satu kuasa lain, iaitulah mukjizat. Mukjizat kita tahu dah makna tadi, benda yang luar biasa yang berlaku Allah Ta'ala beri kepada Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Dan benda ni boleh juga berlaku kepada lain daripada Rasul. Para wali, awliya illah salihin, berlaku juga benda ni. Tetapi dia tak panggil mukjizat, dia panggil karamatul awliya. Karamat al-awliya. Orang Melayu panggil kata tok keramat. Orang ni keramat ni, keramat. Ni keramat sungguh ni, keramat yang ada benda-benda yang pelik. Jangan tok keramat Kuala Lumpur. Tu situ semua keramat belaka. Orang KL dia tahu. Kalau duduk situ semua keramat. Orang keramat, rumah keramat, kubur keramat. Kat mana? Di kampung keramat Kuala Lumpur. Waktu orang keramat belakang situ. Kalau nak jadi orang keramat, hidup situ. Jadi yang kita nak kata ni karamatul awliya, maksudnya orang yang punya kemuliaan Allah Ta'ala beri kepada dia. Tetapi kena ingat, kita kena beza di antara karamat dengan benda-benda lain yang Tuhan beri. Contohnya, orang-orang ni orang yang tak baik, orang yang fasik, orang yang jahat, ahli sihir, tukang nujum, nampak macam dia tak ada karamat. Dia tahu benda-benda yang pelik, dia boleh buat benda yang ajaib, boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air. Ini tapi tak semaya dia. Itu bukan karamat nama dia. Itu bukan karamat. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala beri pada dia benda ni nak uji makhluk lain. Sebab orang percaya. Sebab itulah orang ni pengikut ajaran sesat ni, biasanya tok syekh dia tu, ketua ajaran sesat ni, dia ada benda-benda sesat ni, benda-benda yang pelik. Jadi pengikut dia tengok, oh bisa syekh kita ni, tuan guru kita ni hebat sungguh. Aku tengok dia jalan atas bumi, tiba-tiba cokoh atas rumah. Oh bisa. Itu bukan bisa nama orang tu. Dia main karut, main syaitan, main jin. Tapi karamat ni Allah Ta'ala beri kepada kemuliaan kepada tuan-tuan guru, alim ulama, orang awliya illah salihin ni, ada kemuliaan dia yang agak pelik juga. Tapi dalam ini, bagi Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam, dia panggil mukjizat. Bagi Rasul nama apa? Mukjizat. Bagi orang lain nama dia karamat. Orang yang baik-baik lah. Lepas tu kita kena tengok syarat. Imam Syafi'i rahimahullah dia kata apa? Mu kena tengok siapa dia yang buat benda pelik. Kalau mu tengok dia berjalan atas air, terbang atas udara, tapi dia nya berhak kepada Allah Ta'ala, itu bukan karamat. Itu benda lain. Allah Ta'ala beri kepada mukjizat ni, mengikut dalam kitab kata apa? Waqad jawazatil alf. Mukjizat Allah Ta'ala beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 1000 perkara. Nak dengar belakang malam ni ke setengah-setengah? Nak dengar semua 1000 ni? Pagi esok tak habis lagi. Sedap cerita dia. Mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ulama mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan tak jawazatil alf, lebih daripada 1000 perkara.
Tetapi yang besar, yang paling besar sekali, mukjizat yang paling besar sekali bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Quran. Al-Quran ini dikira mukjizat Nabi yang paling besar. Sebab apa paling besar? Tahu tak tahu sebab? Sebab mukjizat lain semua sudah hilang. Hilang tak hilang? Hilang. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat dalam peperangan Ahzab, peperangan Khandaq di Madinah. Waktu tu lapar, ada makanan. Ada sahabat ikat batu di perut. Bergoyang perlu, kalau tidak bergelora, tak nak buat kerja. Ikat. Lapar. Dia nak pergi mengadu ke Nabi, ceritanya. Nak pergi mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lapar ni, batu ikat perut." Tengok-tengok Nabi pun ada dah batu ikat. Lapar juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dia balik ke rumah dia. Tanya isteri dia, makcik dia, kalau orang kapur kita sini kat makmum, ada. Makmum bahasa orang kita ni tak mesra dengan bini. Makmum, makmum, patut ayah dipanggil ayah mung. Mung siapa mung tu? Panggil baik-baik dah. Jadi Jabir ni balik ke rumah dia, dia tanya isteri dia, ada apa di rumah kita? Isteri dia kata, adalah anak kambing kecil seekor, gandum ada sikit. Dia pun ambil pisah, dia sembelih kambing, dia bismillah, sembelih kambing. Ambil roti, gandum buat roti. Dia kata, aku nak pergi panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang sahabat mari makan rumah kita tengah hari ni. Aku tengok mereka kelaparan. Waktu tu orang duk gali parit nak perang Khandaq ni, tahun yang kelima Hijrah, bulan Syawal ni, 1000 orang. Berapa orang duk gali parit? 1000 orang. Dia gali dalam masa 6 hari, gali panjang, parit ni panjang daripada Ajimati Syaikhain ni sampai ke apa ni Khandaq tu. Panjang dia 2700 meter. Dekat 3 kilometer, gali dengan cangkul. Dalam masa nari makan tak ada, suasananya lapar. Jabir pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya nak bisik ni beritahu Rasulullah, bila tamat waktu tengah hari nanti, saya nak jemput Rasulullah dengan 2-3 orang sahabat pergi ke rumah makan." Bila dengar cerita ni, Nabi istighfar selalu. Semua tentera yang tengah duk gali parit ni, Jabir jemput pergi rumah dia. Sudah. Anak kambing kecil seekor, campur dengan gandum sikit. Macam mana nak jamu 1000 orang? Jabir lari balik ke rumah dia. Balik-balik isteri dia tengok pucat muka Jabir. Kenapa ni abang? Apa sebab? Dia kata, malu kita hari ni. Apa yang kau cakap dengan Rasulullah? Cakap apa? Cakap ada 2-3 orang Rasulullah. Rasulullah panggil semua orang semua mari belakang rumah kita. Isteri dia cerdik. Bukan macam makcik kapur kita ni tak. Kalau makcik kapur ni sopah tu lelaki, bahasa tak reti kecil. Orang suruh panggil 3 orang, panggil habis. Tak. Isteri dia kata apa? Isteri Jabir radhiyallahu anha dia kata apa? Ya Jabir, kalau Rasulullah yang panggil, amanna bihi, kita beriman dengan dia, beriman dengan Quran, mari daripada langit. Apa salah dia nak panggil 1000 orang makan kambing kecil kita? Allahu akbar. Jabir bila dengar isteri dia menenangkan hati lagu ni, peluh dia. Inilah isteri salihah semati ni. Selesai cerita, maka Nabi bagi arahan kepada Jabir, kalau masak makanan jangan usik. Senyap, jangan buka tudung. Jangan usik, jangan makan dulu. Tunggu aku mari. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masak, Jabir beritahu Rasulullah mari ke rumah dia. Rasulullah kata, tinggalkan dapur, aku hidangkan makanan. Maka dia ambil makan. 10 orang tentera masuk. Rumah kecil, bukan macam banglo rumah kamu sekarang ni. 40-50 bilik ada setengah orang tu dah. Cari anak tak jumpa dalam bilik besar. Ni rumah kecil, boleh masuk 10 orang makan. Masuk 10 sudah makan keluar, makan gile-gile makan. Akhir sekali tentera yang ramai ni habis makan. Apa ni, lauk dia, kambing tadi masih ada lagi. Dia punya roti ada. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ambillah Jabir, mu makan untuk keluargamu, bagi jiran tetangga. Jadi mukjizat Rasulullah berlaku, benda sikit jadi banyak. Itu cerita perang di Madinah. Waktu Nabi pergi ke Mekah, di Hudaibiyah, tak ada air. Air tak ada. Bila tak ada air, Nabi ni biasanya kalau mukjizat dia ni,
dia kena ada sedikit benda tu. Buat denak orang panggil. Buat umpan. Nabi kata siapa di kalangan orang bagi mengadu, ya Rasulullah, air tak ada ni. Nak ambil wuduk tak boleh, nak minum tak boleh, nak mandi lagi tak boleh. Nabi kata siapa di kalangan kamu yang ada air, bawa sini. Maka ada sahabat-sahabat yang bawa air. Nabi kita ambil tangan dia yang mulia, letak dalam bekas air itu, keluar daripada jari dia ni macam mata air yang mengalir begitu kuat. Sahabat-sahabat kata kita ambil air untuk minum, kita mandi, kita boleh buat wuduk. Beratus orang yang sahabat tu. Inilah para ulama mengatakan air yang paling baik sekali dalam dunia ni air yang keluar daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masa tu ya ni semua mukjizat pelik belaka ni. Kalau kita nak cerita malam ni, cerita peperangan Ahzab saja, tak tidur kamu. Tapi Abu Anas yang tak larat nak cerita. Waktu Nabi perang Ahzab lagi, dia tengok batu besar, ketuk tak pecah. Habis dah patah, cangkuk patah, dia punya toko patah. Orang mengadi, ya Rasulullah, macam mana nak buat ni, batu besar ni, tengah kali parit jumpa batu. Masa tu bukan ada bulldozer, bukan ada apa ni, bom meletup macam hari ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada bukit tempat dia duduk kemah, Nabi kita pergi ketuk 3 kali dengan toko. Sekali dia ketuk, keluar cahaya ke sebelah Syam. Nabi kata ini cahaya pergi ke Syam, menunjukkan Syam, Rom akan jatuh. Allahu akbar, mukjizat. Ketuk sekali lagi pergi ke arah Farisi, Nabi kata Farisi akan jatuh. Ketuk sekali lagi pergi ke arah Yaman, Nabi kata Yaman akan jatuh. 3 kali ketuk, hancur jadi pasir. Yang tak dipecah habis tukur kan. Jadi orang munafikin duk cakap dia, oh sedap Muhammad, buah besar. Rom jatuh, Farisi jatuh, ini jatuh. Sekarang ni pengikut dia malam-malam nak keluar pergi buang air pun takut. Takutnya serang di Pulau Quraisy. Quraisy mari nak perang Ahzab 10,000 orang. Nak lanyak Madinah. Nabi kita ada berapa orang? 3,000 tentera. Tak cukup. Orang panggil perlawanan tidak seimbang. Kita ada 3,000, orang lain ada 10. Jadi nak keluar malam, nak keluar buang air pun takut. Dia kata buah besar Muhammad. Air Rom jatuh, Farisi jatuh. Ni pengikut dia nak pergi buang air, tak dah pun takut. Ini cerita orang munafikin. Munafikin daripada dulu sampai hari ni ada. Itu beberapa cerita menunjukkan kepada kita bahawa mukjizat Rasulullah banyak sekali berlaku. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, terbelah bulan. Banyak lagi lah. Kena beli buku cerita kitab yang menyebut tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingatlah, banyak juga buku-buku yang bawa cerita palsu. Oh, kadang-kadang cerita dia tu pelik lah. Oh, ni hak Nabi belakang ni, kita pun tengah dengar. Rupanya cerita bila cek dari sudut sanad tidak ada. Jadi kena perhatilah. Macam kitab Ibnu Katsir, Sahih Qisasul Anbiya, itu boleh beli. Cerita-cerita Nabi yang sahih kita beli. Jangan ada bawa cerita pelik-pelik. Cukup dah. Nak dengar lagi kepada dah. Pada dah mukadimah tu. Dengar lain kali pula kan. Adalah mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang lebih besar daripada semua tadi. Makanan jadi banyak, air keluar daripada jari dia, ketuk batu pecah jadi pasir, apa benda lagi, macam-macam lagi lah. Tetapi yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih utama sekali, apa dia? Al-Quranul Karim. Sebab apa Al-Quranul Karim jadi besar? Sebab inilah mukjizat Al-Khalidah, mukjizat yang kekal abadi, yang tidak akan hilang selama-lama. Kekal tak kekal mukjizatnya? Kekal. Hari ini kita baca Quran daripada kita mula reti alif bata. Dulu orang panggil reti alif bata. Sekarang ni tak ada dah. Abata pula dah. Ikutlah abata ke alif bata ke. Yang pentingnya mula belajar Quran. Sampai hari ni kita baca Quran, jemu ke tak jemu? Berasa puas tak baca Quran? Tak rasa puas. Cuma tak baca. Hak ni masalah. Baca ke tak baca? Jarang orang baca. Hak duduk sini alhamdulillah lah. Pagi-pagi kita baca Quran, waktu lain pun semua pelajar baca Quran. Pelajar lama, pelajar tua semua baca Quran. Tapi orang-orang yang duduk di kampung, ini bimbang, takut tak baca Quran. Kalau baca Quran, dia tak akan jemu, tak akan puas sebab dia ni mukjizat Al-Khalidah, mukjizat yang berkekalan. Itu dari sudut bacaan dia. Dari sudut penjagaan Tuhan. Allah Ta'ala jaga Quran ni, tak boleh orang buat Quran salah. Boleh tak boleh? Tak boleh. Tu ada selori pergi capak Quran di mana tu?
Dibaca mana? Dalam surat khabar tulis. Tu penjahat-penjahatnya itu. Kalau cetak Quran salah, buatlah proses pelupusan cara baik. Jangan pergi tambur di tengah hutan macam tu. Kita ada cara dia. Tanyalah ulama. Pergi tanya Jabatan Mufti, telefon, Assalamualaikum tuan, Datuk, macam mana saya nak buat ni? Quran salah cetak. Saya nak letak di mana, macam mana cara proses nak pelupuskan benda ni supaya tidak berdosa. Boleh ni pergi campur main dia orang. Itu tidak beradab. Yang pentingnya Quran ini tak ada siapa boleh merusakkan dia. Tak boleh. Kalau siapa dia tulis Quran salah, tak lama orang akan tahu. Sebab apa? Sebab orang hafal Quran ramai. Quran dalam dada. Kalau dia boleh rusakkan Quran dalam buku, dalam mushaf, tapi kita boleh tak boleh rusakkan Quran dalam dada orang. Orang hafal dah. Orang hafal Quran. Dia akan baca, salah kata tu. Semua orang tahu. Jadi ini masalah. Tuhan jaga, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turun Al-Quran ini dan kami jaga Quran. Tuhan ada janji dengan kita, dia turunkan Al-Quran dan dia nak jaga Quran. Ada orang lain boleh jaga? Tak payah orang lain jaga. Tuhan jaga. Bila Tuhan jaga, maka marilah lujnah pentasih Al-Quran. Marilah perkara benda-benda yang jelas pada kita. Ada penjagaannya, tidak berlaku sebagaimana berlakunya kepada kitab-kitab orang-orang yang terdahulu. Kitab Taurat, tak tahu berapa versi ada. Ada Injil, Bible, berapa puluh versi ada. Jadi masing-masing betul kabar habis, tak tahulah mana. Itu menunjukkan tidak ada penjagaan. Jadi Quran itu dari sudut penjagaan. Dari sudut lain pula Quran ini kita tengok isi kandungan dia. Quran ini turun dalam masa berapa tahun? Berapa tahun? 23 tahun. Daripada Nabi kita terima Iqra sampai Nabi kita wafat, umur dia 63 tahun. Dia terima Iqra umur berapa tahun? 40, 63 tolak 40 jadi berapa? 23 tahun. 23 tahun turun Quran tapi tidak ada fakta yang bercanggah. Kalau hak kita manusia tulis tak ada 2 hari. Tulis hari ni, esok lain dah tulis. Jadi berita tu tak jadi tak sama. Tapi hak Quran ini 23 tahun masa tidak ada fakta yang canggah. Tuhan cabar dalam Quran, "Lau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau Quran ini bukan mari daripada Allah, kamu akan dapati percanggahan maklumat yang cukup banyak. Betul tak? Ini Allah Taala jaga. Panjang cerita mukjizat ni. Tapi inilah yang penting kita kena tahu. Satu lagi yang pelik dalam Quran ini, maklumat dia. Fakta yang diberi 1400 tahun dulu. Zaman tidak ada makmal, tidak ada bahan ahli kimia, tidak ada ahli sains, saintis semua tak ada belaka. Yang adanya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam suasana masyarakat jahiliyah yang tak reti baca pun pokok dia. Pokok Abu Jahal, Abu ni kebanyakannya masyarakat masa itu dipanggil masyarakat al-ummi yang tak reti baca. Dia panggil orang buta huruf. Tapi Nabi kita boleh cerita maklumat-maklumat yang menunjukkan ahli sains hari ni tak sesal-sesal lagi duk cari, duk kaji apa yang dibawa cerita dalam Al-Quranul Karim. Baik. Dan setengah daripada mukjizatnya, tanda situ, setengah daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitulah Al-Isra dan Mi'raj. Isra ni Nabi kita berjalan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis. Mi'raj pula Nabi kita naik daripada Baitul Maqdis naik ke langit, ke angkasa lepas sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Nabi kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Nabi kita terima apa waktu Mi'raj? Salat. Berapa waktu? 50 waktu. Kalau kekal 50 ni agak-agak berapa ramai lagi orang tak semaya atas dunia ni? Allahu Akbar. Hak 5 ni pun sangat penat dah. Berapa orang peratus yang cukup rendah, cukup tidak tinggi. Jadi kerana tengok ni, kenapa Isra' Mi'raj ni dianggap sebagai mukjizat? Kenapa? Kerana Allah Taala menjalankan, Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan akan ruhnya. Ruh siapa? Ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan badannya, Allah Taala perjalankan Nabi kita daripada Mekah ke Baitul Maqdis dengan ruh dia, dengan jasad dia. Apa nama jet dia?
jet yang bawa Nabi nama apa? Borak, Boeing borak gitu. Tak ada Boeing dah dah. Pakai borak gitu je. Berkali Boeing ni mari daripada borak juga nama. Boleh jadi ke? Tak boleh jadilah. Hak ni bahasa lain dah. Borak, jet dia nama borak. Borak ni dia boleh berjalan sekali dia tonjak jauh, begitu sekali hebat. Binatang yang kecil saja. Tu ada gambar orang duduk lekat kat dinding tu, betul ke tu? Ada ke? Orang jual gambar, orang India ada jual gambar borak tu. Ada sayap lagi. Muka perempuan. Perempuan pula ada cucuk hidung pula. Kata sah dia ni borak India ni. Pasal orang India je tulis gambar tu. Jadi borak India ada cucuk hidung pula. Mana ada borak cucuk hidung macam ni? Tapi percayalah masyarakat ni percaya. Ambil juga gambar tu lekat dinding rumah dia lah. Macam-macam. Letak dalam kedai. Kata apa benda ni? Dia kata ni borak hak Nabi naik ni. Kata kahut ni tengok hidung ada apa? Ada cucuk hidung. Kata ni India mari ni. Bukan hak Nabi mari ni. Ini macam ni kah? Jadi cerita. Dia kadang-kadang benda-benda macam ni kita percaya. Masyarakat kita dia mudah percaya. 2-3 hari lepas dah nak pergi satu kedai. Ni kawasan kita tak jauh. Tengok-tengok ada gambar pelik dia lekat di dinding. Kita pun ambil gambar. Dia kata masa apa ambil gambar? Kata nak tengok pelik lah awak ni jumpa mana ni? Dah tahu dia kata ada orang India jual ni, saya beli kat sini. Kata mu faham ke apa benda ni? Tak ada faham apa-apa, apa kata pek situ. Tengah orang dia faham lah. Alat macam tulis macam ni dia panggil alat pelaris. Nak suruh kedai dia laku. Kata kedamu ni kalau tak ada goni pelaku juga. Jual murah ke lah, marilah orang ni jual mahal pada orang lain. Siapa nak pergi tak? Allahu Akbar. Ini masalah alat pelaku, nak suruh pelaris dia panggil, alat pelaris. Ngarut pelakon. Allah Taala jalankan ruh dengan badan melalui burak dan menaikkan ia akan keduanya ke atas langit yang ketujuh. Allah Taala bawa Nabi Mi'raj. Dalam ayat tu laqad ra'a min ayatihil kubra, itu dalil Mi'raj. Kerana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sana itu surah Al-Isra ayat yang pertama. Artinya Maha suci Allah Ta'ala, Maha suci Allah yang menjalankan akan hambanya pada malam. Allah Ta'ala jalankan hamba dia daripada Mekah Baitul Maqdis pada waktu malam. Sebab apa ayat Quran ini dimula dengan kata-kata Maha suci Allah, dimula dengan kalimah Maha suci. Ini menunjukkan bahawa segala tuduhan orang buat pada Nabi kita dusta lah, tipu lah, apa ni, buat lolok pergi ke Mekah tak logik, jalan yang satu malam, orang lain pergi sebulan. Nabi Allah Ta'ala kata tak, bukan dia berjalan, subhana, Allah Ta'ala memperjalankan dia. Pelik tak pelik? Allah Ta'ala bawa dia. Jadi kalau Tuhan bawa, nak pergi ke mana pun boleh tak boleh? Boleh. Sama dengan kita hari ni. Kalau awak bagi tahu, dia kata saya ni baru balik daripada Mekah ni, kemarin duduk sini, 2 hari lepas duduk sini, hari ni cerita baru balik Mekah. Awak pergi Mekah? Ya, saya berjalan pergi Mekah. Dia berjalan pergi ke Mekah. Kita percaya tak percaya? Tak percaya. Tapi kalau kata saya baru balik Mekah, siapa bawa awak? Kapal terbang bawa. Boleh percaya? Boleh percaya kapal terbang laju pergi 8 jam ya daripada Kuala Lumpur ke Jeddah. 2 kali sehari boleh pergi. 2 kali tak ikut lah. 8, 16. Tak ikut 2 kali. Tapi bolehlah pergi balik hari yang sama. Boleh balik tak? Kita naik kapal terbang pergi sampai Jeddah, turun-turun, kecok pasport, buka kapal terbang lain balik pula. Petang ni ada Kuala Lumpur. Boleh jadi? Boleh. Siapa yang bawa? Kapal terbang bawa. Ini Allah Ta'ala nak cerita dia, subhana, Maha suci Allah yang memperjalan asra bi abdihi, yang memperjalankan hamba dia. Siapa dia perjalankan? Allah yang menjalankan dia, bukan Nabi sendiri yang berjalan. Pada malam hari dari Masjid Mekah, Masjidil Haram Mekah, hingga kepada Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis.
Akhir ayat tu allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekeliling Masjid Haram ini. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Ini tujuan Allah SWT bawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan ini supaya dia tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita tengok Nabi kita bila naik atas doa di angkasa lepas, dia tengok bumi ni besar ke kecil? Kecil. Bila tengok bumi kecil, orang yang duk kena kepada dia siang dan malam, siapa dia? Puak Abu nama dia. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu apa lagi? Abu Sufyan. Jadi semua ni hok ngenak ke Nabi, maka Nabi tengok bumi ada besar keliki. Abu Jahal duduk mana? Duduk atas bumi. Besar ke kecil Abu Jahal? Kecil. Jadi Nabi tengok Allah. Yang besar siapa dia? Linuriyahu min ayatina. Ya Nabi kita tengok alam yang begitu besar, yang lebih agung daripada itu Allah Azza wa Jalla. Kalau Tuhan Maha Agung, alam yang begini besar, Abu Jahal kecil, pada waktu itu Nabi kita turun esok berdepan dengan puak-puak ni tak takut. Sebab mu kecil aku kelih malah. Ini Allah Taala tunjuk dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina, kita nak tunjuk pada mereka, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir. Kamu tanda di situ ayat Quran ini surah Al-Isra ayat yang pertama. Pelik ke tak pelik? Nama surah ni nama apa? Nama Isra. Ayat yang cerita tentang Isra berapa ayat? Berapa ayat? Satu ayat ni saja. Hak lain tu cerita Yahudi lah, cerita hak semua hak lawan Nabi. Kenapa? Nak ceritanya Isra ni satu benda yang besar, yang menjadi mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kita sabda? Summa urija, hadisnya panjang. Al-Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis ini dalam Bukhari. Dia kata apa? Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di rumah dia, fi saqfi baiti, dia ambil kita di Mekah. Satu malam duduk di rumah, ada kata duduk dekat Kaabah, ada 2-3 riwayat. Nabi duduk rumah dia, tiba-tiba malaikat Jibril mari buka atap rumah dia. Angkat Nabi kita, bawa. Malaikat Jibril mari. Jadi lepas tu dia bawa Baitul Maqdis. Summa urija, tengok akhir hadis ni dalam kitab kita ada. Summa urija bi hatta zahartu limustawa asma'u fihi sarifal aqlam. Artinya, kemudian membawa naik akan daku oleh Jibril alaihissalam hingga aku sampai ke Mustawa. Nama tempat Mustawa. Lepas pada Siratul Muntaha tu naik pada Mustawa. Asma'u fihi sarifal aqlam. Aku dengar di tempat itu suara kalam menulis. Kalam duduk tulis apa catatan amalan ni, kering-kering duduk menulis. Nabi kita dengar suara tu. Pada waktu itulah Nabi kita bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, diterimanya salat berapa? 50 waktu. Tanda hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baiklah. Jadi cerita kita pada kali ini iaitulah cerita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cukup banyak. Jadi semua nabi-nabi ada mukjizat berlaku. Karena itu kalau kita baca dalam satu syair, dia kata apa? Akhu Isa da'a maitan faqama lahu wa ahyaita anta ajyalan minal adam. Tengok perbandingan ulama syair buat Nabi kita dengan Nabi Isa alaihissalam. Dia kata akhu Isa, saudara kamu Nabi Isa alaihissalam panggil orang mati boleh hidup balik. Tengok mukjizat Nabi Isa alaihissalam, dia boleh hidup orang mati. Macam contohnya pak cik ni mati terkejut, tak sempat nak bagi tahu anak dia duk mana harta dia. Zaman dulu orang bukan simpan dalam bank, dia simpan dalam tanah lah, simpan mana-mana dalam bukit, gali tak situ. Jadi anak dia pun, duk mana harta ni, tak ada nak tanya. Pergi jumpa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa boleh tepuk pak cik. Tepuk, pak cik bangun kejap. Bangun cakap. Kalau kita ni kalau bangun lari tak lari. Ya Allah, berhatung pula dah. Habis masyarakat hari ni penuh dengan cerita hatung. Hatung siang malam cerita.
Jadi budak pun takut hatu dah. Tak tahannya, hatu tak ada, siapa jadi hatu? Dia sendiri jadi hatu pula dah. Dengan rambut bergosainya, dengan tak semayanya, dengan duk mengenak korang, isak dadah. Hatu pun takut dia kalau ada hantu lah. Jadi badi tak tengok itu. Jadi akhirnya kita kata mana hatu tu? Tunjuk lagi tu dah. Ala kawan akan. Jadi akhu Kak Isa, Nabi Isa dia boleh panggil orang mati boleh hidup balik. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak boleh hidup orang mati. Tetapi ahyaita ajyalan minal adami. Engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menghidupkan berapa ramai manusia daripada tidak ada. Dengan sebab Quran, dengan sebab ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa ramai manusia yang mati hatinya, sembah berhala, sembah patung, sembah kayu, sembah batu. Hidup tak hidup hati dia? Hidup. Baik. Sekarang ni sibuk di atas dunia ni. Bila kita bincang tentang nak laksanakan syariat Allah Taala atas muka bumi Allah ini, timbul pula manusia-manusia yang mengaku beriman tapi tak setuju. Sebab apa? Sebab hati dia mati kerana apa? Kerana dia tidak ikut Al-Quran yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang turun ini tidak menjadi ajaran dia, tidak menjadi pegangan dia, yang sebab bila hatinya mati, inilah keadaannya. Keadaan apa? Keadaan tidak faham apa yang berlaku. Jadi insya-Allah tamatlah kita perbincangan tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita huraikan secara ringkas. Kalau nak hurai sungguh panjang mukjizat ni, cerita dia sangat menarik. Sebahagian daripada mukjizat ni tuan-tuan muslimin dan muslimat boleh tengok dalam buku yang saya tulis, iaitulah Sejarah Mekah dengan Sejarah Madinah. Kelebihan dan sejarah. Buku boleh tengok dalam buku tu. Kita cuba kaitkan beberapa peristiwa yang berlaku dengan tempat yang ada hari ini. Contohnya dalam Masjid Nabi, dalam Masjid Nabawi Syarif. Orang pergi dah nampak, orang tak nampak tak pergi lagi tak nampak. Nabi kita mula-mula dia berkhutbah di masjid, dia menyandar di pokok tamar yang kering, batang tamar. Nabi sandar itu, bagi. Innal hamdalillah taqullah, ceramah. Kemudian bila dah ramai orang Islam, jadi orang tak nampak Nabi. Maka marilah seorang makcik ahli koprak zaman tu, dia kata Rasulullah, saya ni ada tukang kayu. Boleh tak boleh saya nak buat mimbar? 3 tangga naik. Jadi 3 tangga tinggi, orang belakang nampak. Mungkin orang duduk luar masjid pun nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila siap mimbar, Nabi kita naik atas mimbar, tak duduk lagi dekat batang tamar. Tiba-tiba tengah Nabi nak khutbah, orang dengar tangisan macam budak menangis dalam masjid. Piak dia, tangis. Tak ada budak pula kat sini. Siapa menangis? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbar, dia pergi ke pokok tamar, batang tamar yang dia sandar untuk khutbah dulu. Rupanya batang tamar menangis. Kerana apa? Kerana berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Batang tamar yang kering. Kena tak kena Nabi? Kena. Tapi manusia yang hidup duduk atas bumi Tuhan ini tidak kena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kata ni sunnah Nabi. Sunnah zaman dulu, zaman unta. Sekarang ni orang naik jet mana pakai sunnah lagi. Sedap cakap. Orang kata ini undang-undang Islam. Islam kata orang curi kena potong tangan. Dia kata ini undang zaman unta. Sekarang ni tak ada dah. Zina suka sama suka apa cerita. Jadi manusia-manusia begini yang tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baiklah batal tamak daripada orang manusia yang tidak kenal ini. Insya-Allah kita akan sambung bincang kita dalam bab kasih akan sahabat. Jadi kasihkan sahabat, kasihkan keluarga Nabi ini menjadi satu pelajaran yang sangat penting. Kerana apa? Di zaman ini ramai orang yang mengaku kasih pada Nabi, kasih pada keluarga Nabi, tapi mengutuk sahabat. Jadi insya-Allah kita akan sambung bincang kita dalam jalsah yang akan datang.